ramai yang hasad dengki. Aduh, kita duduk satu taman, kita dah alah, satu taman tu semua tak mau bersekutu. Kenapa kita tak mau bertegur sapa dengan orang? Orang yang rendah pada kita, pangkat rendah. Kenapa? Sebab kita rasa ego, kita rasa agah, kita rasa apa? Kita hebat. Nah, dan bila orang tu pula nampak ada kelebihan sikit, kita pun rasa dengki. Kita rasa dengki. Oh, aku pangkat besar, dia biasa. Tapi kenapa dia boleh pakai kereta mewah? Kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarafatin yatarifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah wallahu akbar. 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 Allahu akbar. Nahnul Muhammadina willahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina willahil hamd. Allahu akbar. Nahnul Muhammadina willahil hamd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kami ucapkan selamat pagi dan selamat salam sejahtera kepada anda semua. Okay, agar semua ceria dan juga berada dalam mendapat fauzan azimah. Itu kerjaan yang setinggi-tingginya pada anda semua, insya-Allah. Kita doa untuk Ustaz doa untuk anda semua. Okey, kita semua biar kita sihat, jaga kesihatan baik-baik. Kalau boleh, ini sebagai asbab je. Ustaz cakap ini sebagai asbab. Makan vitamin C, makan vitamin C ataupun apa-apa yang boleh menguatkan sistem imun tubuh kita. Yalah, ni sebelum ni kita cakap dah. Ada orang kata pada Ustaz, Ustaz takut juga pada COVID. Bukan takut dah semua. Kita takut pada Allah Taala. Tapi dari segi hukum adat, kenapa hamba hukum adat dah semua? Kadang-kadang kita bila kita tak belajar bab hukum adat, kita tak faham, kita tak nak beza apa itu hukum syarak, apa itu hukum akal, apa itu hukum adat, kita tak faham. Jadi Ustaz sehari takut juga dengan COVID ni. Ni yang kena takut pada Allah Taala. Kita kena takut pada, memang Ustaz takut pada Allah Taala dan semua. Tetapi dan semua dari segi hukum adat tu. Dari segi hukum adat kita kena faham hukum adat tu apa nak. Jadi nak tahu apa itu hukum syarak, apa itu hukum akal, apa itu hukum adat, kena belajarlah. Ustaz tak mau hurai dalam ni, nanti hurai tadi lagi tajuk pula kan. Jadi cuma nak beritahu gitulah. Jadi tuan-tuan stay at home, jangan ke mana-mana lah, jangan ke mana-mana. Duduk kat rumah je. Okay, insya-Allah kita duduk, ada video-video ke, ada rakaman-rakaman ke pengajian, buka kita dengar je, duduk kat rumah. Habiskan masa kita dengan gitu. Insya-Allah kita manfaatkan masa kita dengan pengajian agama. InsyaAllah kita build up, kita bina rohani kita. Dan juga di samping itu juga, tapi jangan Google. Google kadang macam-macam orang cakap ni. Jadi kalau boleh kita dengar, kami contohnya Ustaz Wan Junaidi kan, Ustaz Wan Junaidi Belah Terengganu tu bagus. Dari segi Ustaz Azhar Hashim bagus dan semua. Okey, ada yang mereka ni mengajar kitab. Ustaz cakap ni yang mereka mengajar kitab. Tuan Guru Haji Muhammad Silah ni mengajar kitab. Ustaz tak mau cakap yang mereka ni sembang-sembang, tak mau sembang macam Ustaz ni. Sembang-sembang untuk halwa telinga boleh lah, halwa telinga tu semua untuk semua telinga kita waktu kita rehat boleh. Tapi kalau betul-betul tuan nak belajar, okey, tuan boleh. Kalau tuan berada di KL, di Subang, Ustaz lebih tahu semua. Ada yang Ustaz jauh daripada Putrajaya pagi-pagi. Ustaz tak tahu cerita siapa dia. Daripada pagi-pagi Putrajaya tu semua naik kereta datang semata-mata nak belajar di section di Subang Bestari setiap hari Ahad, minggu pertama, minggu kedua, dan pada hari Isnin tak pergi, hari Selasa di Kota Damansara section 7 pagi, pukul 10 pagi, dan pada hari Rabu di Subang Bestari di Surah Al-Hakim pada pukul 10. Nak beritahu, dah ada Putrajaya jauh tuan semua. Kita ni tuan semua, orang Subang pun tak mau pergi. Orang Subang Shah Alam tak mau pergi. Orang Putrajaya jauh tuan semua. Dah nak datang jam pula, tapi nak beritahu tuan semua, Ustaz tak sangka dia ni orang bukan orang simple biasa je, bukan ustaz dia bukan ustaz, bukan orang kita bukan tak ada orang tak, tapi nak beritahunya
Dia ni ada kesungguhan dia nak belajar. Ada kesungguhan belajar dia. Ustaz banyak kali berjalan dengan dia. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu keadaan seseorang tu, kita tahu kita berjalan dengan dia. 3 hari 4 kita tahu. Dia ni bagus tuan-tuan. Ustaz naik flight dengan dia. Banyak kali Ustaz naik flight dengan dia sampai di airport dan semua. Di airport Jakarta, sampai dia di airport Jakarta dan semua, apa yang dia cari sebenarnya? Di samping cari immigration lah. Immigration. Apa dia cari mula-mula? Tuan-tuan boleh teka tak? Dia cari surau. Orang lain semua tunggu kontrol semua pergi tandas. Pergi tandas, pergi macam ayam terlepas. Cari tandas. Dia cari lagi apa lagi masuk. Ustaz cari dia mana pergi mana. Tengok kasut dia ada. Ustaz cam kasut dia muncul tajam. Ustaz tanya, masuk tak dia tengah sembahyang duha. Bagus orang macam ni. Macam ni lah kita nak berkawan orang macam ni lah tuan semua. Dia memberi hentakan pada Ustaz. Dia sembahyang duha. Ustaz ingat nak sembahyang duha sampai di hotel, tapi dia sembahyang dua awal lagi. Jadi Ustaz terpaksa sembahyang duha bersama dia. Jadi perkara ni sama sentiasa. Kita pergi ke mana-mana saya tuan semua, dia sembahyang duha dia tak tinggal. Ini bagus tuan semua, orang macam ni bagus. Kita nak berkawan orang macam ni lah tuan semua, kita nak berkawan. Berkawan dengan orang yang boleh selalu menghentak hati kita, mengetuk hati kita, pintu hati kita ni untuk beramal pada Allah Ta'ala. Dia bukan ustaz tapi nak beritahu dia jaga amal. Paling susah nak jaga sembahyang duha ni payah dan semua. Kita sedang sibuk kerja kan, sedang sibuk sana pergi sana naik turun. Nak berhenti sementara nak sembahyang, nak ambil sembahyang pula, nak ambil sembahyang pula, lepas tu nak berhenti sembahyang. Payah tuan semua. Sebab tu sembahyang duha ni dipanggil sunat awabin. Dia panggil sunat awabin. Orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab tu sembahyang duha ni nak sama level dengan sembahyang sunat taubat dan semua. Nak sama level sembahyang sunat taubat. Sebab orang yang pergi sembahyang duha ni, sebab tu dah selepas sembahyang tu sunat duha, kita ada Rabbiq firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbiq firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbiq firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita baca 100 kali. Tu Habib Omar tu. Habib Omar dia bagi ijazah sesiapa yang selepas sembahyang duha baca doa, baca zikir tersebut 100 kali. Rabbiq firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita minta kepada Allah Ta'ala ampun dosa kita, dan kita bertobat kepada Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha menerima taubat. Kita minta. Sebab tu penting sembahyang duha ni. Jangan fikir sembahyang duha ni untuk rezeki. Jangan tuan dan semua. Janganlah letak gitu. Jangan selalu Ustaz pesan pada murid Ustaz. Jangan sembahyang duha kerana nak rezeki. Jangan. Kalau muka Tuan Guru Haji Mak Silah selalu dia pesan. Kalau kita beramal tentang Guru Haji Mak Silah dia, kalau kita beramal kerana nak sesuatu habuan dunia, maka Allah Ta'ala tolak amalan kita tu. Tolak. Kita sembahyang duha kerana kita nak kembali pada Allah Ta'ala. Dalam keadaan, ya Allah, aku sibuk tadi. Aku sibuk dengan kerja dunia. Aku sibuk ni. Aku sibuk ni. Sekarang ni aku kembali pada Engkau, ya Allah. Aku kembali. Dan kita ambil sembahyang duha. Sembahyang 4 rakaat cukup sebenarnya. Tak lama, tak sampai 5 minit. Tak ada, paling lama 10 minit lah sekarang zikir. 10 minit tak lama dah semua. Sembahyang. Kalau tuan-tuan ada office, kalau tuan-tuan bos-bos ada, tuan-tuan ada office, senang, hampas jadah sembahyang. Orang tak kacau, kunci bilik, orang tak kacau kita. Beritahu pada PA kita, saya nak sembahyang sekejap, jangan bagi orang masuk. Kita sembahyang. Kalau jadi bos memang best, ada bilik sendiri, dia ada ruang sendiri, kita boleh sembahyang. Cuma sekarang ni antara nak tak mau tu satu, yang kedua antara Allah Ta'ala sayang tak sayang kat kita tu je. Kalau Allah Ta'ala sayang kat kita, dia ketuk hati kita tu. Sembahyang duha. Sembahyang duha ada suruh kita sembahyang duha. Kalau Allah Ta'ala sayang kat kita, kalau Allah Ta'ala tak sayang, dia tak bagi masa pada kita, dia tak bagi ruang pada kita, dia tak bagi keinginan pada kita untuk kita lakukan sembahyang sunat duha. Okey, ingat Rabbiq firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jangan buat ni, jarang. Okey, baca lepas sembahyang duha, jangan lupa. Sekejap tak sampai 5 minit. Rabbiq firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ustaz ulang lagi. Rabbiq firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Siapa boleh tolong tulis dalam bahasa Melayu boleh, Rumi boleh, dan kalau paling bagus kan siapa yang ada dalam tulisan keyboard dalam bahasa Arab, tolong tulis bagi pada sahabat-sahabat kita untuk sama-sama kita manfaatkan zikir tersebut. Rabbiq firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allah Habib Umar dah susun atur dah. Okey, sebelum sembahyang subuh baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali sebelum sembahyang subuh tu. Habib Umar dah atur dah. La ilahul malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Tu Habib Umar bagi juga. Kemudian selepas sembahyang duha, Rabbiq firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian selepas sembahyang zuhur, baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali lagi. Itu dah 400 lah kita doa tu. 400 kita zikir. 1 2
400 lah kita zikir. Dah, boleh? Kalau tuan-tuan semua, insyaAllah kita manfaatkan. Kita manfaatkan masa kita bagi anda yang berada dalam, tak kira anda di Sabah, di Lahad Datu, di Tawau mana pun, kalau anda menonton rakaman ni, okey, inilah masa anda nak pergunakan masa kita, masa yang kita ada ni, Allah Ta'ala bagi untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita kembali pada Allah. Jangan lupa, bagi anda yang belum saya salat duha, lepas daripada sembang-sembang ni, boleh silakan semai. Ustaz pun nak semai juga, sama dengan anda juga sama, insyaAllah. Okey? Okey, tuan-tuan semua, Ustaz nak beritahu, dalam kalam Tuan Guru Haji Muhammad Silah ni, Ustaz ada catat sikit lah, Ustaz ada catat sikit dalam buku ni. Buku ni tuan-tuan semua, buku ni kalau tuan tengok buku Ustaz ni, tuan-tuan tak boleh baca. Ustaz sendiri bukan tak boleh baca tuan semua, sebab Ustaz tulis kalam daripada kalam guru sendiri. Kalau bila kalam guru sini, Ustaz tulis cepat lah, pasal guru cakap laju kan. Jadi kadang-kadang Ustaz sendiri pun tak boleh baca. Okey, hasad dengki ni dalam bahasa, dia tulis dalam bahasa Kelantan, tak kena. Dengki lah, tak kena orang yang dapat nikmat. Walaupun mulut kita tak kata, tapi hati kita kata, maka kita akan tercela. Therefore, jadi pahala yang ada pada kita akan dapat pada orang yang kita hasad tadi, dan dosa dia akan datang pada kita. Inilah dengki tuan semua. Dengki ni, Tuan Guru kata tak kena tu kita tak suka, tak rasa tak seronok. Tak kena. Kena ni bukan kena ni, dia banyak bahasa Kelantan, kena. K-E-N-E, kena. Kena ni, okey, kita tengok satu perempuan. Awak kena tak dengan dia tu? Kena tu awak suka tak pada dia? Suka. Awak kena tak? Dia kena, sukalah. Kita nak, aku tak kena lah dengan budak ni. Aku tak suka lah pada budak ni. Dia bukan macam tu lah. Jadi tak kena ni, tu kata tak kena orang yang dapat nikmat. Kita tak suka. Rasa tak seronok kita tengok orang tu dapat nikmat. Orang tu kaya. Orang tu dapat rezeki dia macam-macam. Dia jual nasi lemak laku, dia jual goreng pisang laku, dia jual air laku, dia jual produk dia laku. Kita rasa tak seronok. Tengok, kita rasa tak. Jadi, kita rasa tak suka pada orang yang dapat nikmat, walaupun di mulut kita tak kata. Ini Tuan Guru Haji Muhammad Silah kata, walaupun mulut kita tak kata, tapi hati kita berkata-kata, maka hati kita, itulah satu sifat tercela dah. Walaupun kita diam je. Kita tengok. Muka senyum je. Tapi hati dia cilaka. Apa dia budak ni? Apa dia buat ni? Budak mentah je ni. Budak mentah buat rawatan pun. Budak mentah. Berceramah pun dah ramai orang ni. Aku dah bertahun-tahun aku ceramah. Buat online. Orang tak ramai. Baru 58 orang. Misal. Baru 58 orang. Ni, dia buat dia dah beratus-ratus ribu orang. Tak kena. Tak ada. Walaupun mulut senyum. Muka senyum. Bibir mulut kita senyum. Pipi kita naik, kita senyum. Tapi hati kita tak kena. Hati kita tak suka dan semua. Itulah satu sifat sudah tercela. Yang mana mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata, kat situ dan semua, pahala yang dah baru di bahu kanan kita akan pergi pada orang tersebut. Dan juga dan semua, dosa dia akan datang pada kita. Ataupun pahala kita pergi. Dah tak ada dah pahala kita nak bagi kat dia. Maka dosa dia akan datang pada kita. Inilah mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah. Ni hasad dengki. Yang inilah sering ada pada orang dan semua. Ada pada orang. Dan dengki ni tuan semua. Dengki ni, dia tak akan berlaku bersilang. Maksud bersilang. Selalunya. Contoh gini tuan semua. Tukang kebun, dengki dengan cikgu. Tak ada tuan semua. Tak akan berlaku. Tukang kebun, dengki pada menteri. Tak akan berlaku. Dia tukang kebun akan berdengki dengan tukang kebun juga. Orang kata, sama level dengan dia. Akan berlaku. Tak ada tuan semua. Tak ada. Ustaz dengki dengan Perdana Menteri. Tak ada. Perdana Menteri dengki pada ustaz. Tak ada dah semua. Dia akan berlaku sama level dia. Okay? Ustaz sama ustaz. Tok Guru sama Tok Guru. Misal ustaz takkanlah ustaz ada dengki macam tu. Tok Guru tak. Tapi ustaz nak beritahu macam tu dah semua. Okey. Tapi ustaz beritahu semua ada sungguh. Ada benda berlaku. Ustaz sama ustaz pun ada semua. Ada. Ustaz ada dah semua. Sampai berlaku sihir menyihir pun ada. Teruk dah semua. Ustaz beritahu ni ada sampai sihir menyihir dan sampai meninggal. Ustaz tu. Kerana ustaz tu ceramah bagus. Orang dah, lepas tu berdebat dengan dia, kalah dia berdebat dengan dia, kalah dia sihirkan kawan ni. Sampai kawan ni mati. Ustaz ni. Ada dah semua. Ni lah. Kita takut. Tu, kalau kita dengar, tu di kalangan ustaz. Kalau orang jahil macam kita, macam mana dah semua? Lebih lagi lah. Kalau ustaz yang tahu hukum, hukum ada dalam kepala dia, dalam otak dia dah semua. Kita orang jahil macam mana?
Tapi patutnya kita kena katalah, kira orang aku jahil kan. Tak boleh buat macam dia. Kita kena kita kata macam itulah. Nak letak ke mana dosa kita, pahala-pahala kita hilang, dosa pahala kita, betul tak? Okey. Jadi kalau ikut Tuan Guru Haji Mat Salleh kata, okey, ini satu hasad dengki ni adalah satu sifat tercela. Walaupun tak keluar di mulut, dalam hati kita dah cukup dah. Apatah lagi kalau keluar daripada mulut kita. Keluar daripada mulut kita, kita bersembang, ataupun keluar daripada perbuatan, keluar daripada WhatsApp, Telegram, mesej apa semua, itu dah terkeluar dah semua. Hati-hati semua. Hasad dengki ni, dia permainan dalam hati. Tapi nampak di perbuatan kita, nampak. Kena ingat ni semua. Ini mengikut Tuan Guru Haji Mat Salleh dah kata. Apa kita semua? Okey, apa dia tulis sini? Okey, adapun hasad yang boleh merosakkan ataupun membatalkan pahala taat. Hasad ni tuan semua boleh merosakkan dan membatalkan pahala taat kita. Selama kita taat pada Allah Ta'ala, tiba-tiba kita ada hasad dan semua, Allah Ta'ala batalkan segala ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Bahaya dan semua ni, bahaya. Bahaya kita hasad dengki ni. Okey, sifat hasad ni, sifat merupakan satu sifat jahat dan boleh membangkitkan atas segala kejahatan. Dengan hasad ni tuan semua, kita ada satu sifat jahat. Jahat ni orang hasad ni satu sifat jahat ni. Tuan Guru Haji Mat Salleh dia kata sifat jahat yang boleh merosakkan, boleh menimbulkan segala kejahatan-kejahatan. Dengan hasad je. Dengan hasad tu semua kita boleh menyebabkan orang gaduh. Betul tak? Dengan hasad kita boleh menyebabkan gaduh. Ni kita buanglah sifat ni, sifat hasad tak usah semua. Tak usah tambah sekarang ni kita tahu isu sekarang, isu kehidupan kita sekarang ni, kita senario sekarang ni kita tak usah terlibatlah tuan-tuan semua dengan sifat-sifat hasad ni. Tak usahlah tuan semua. Kita jaga kita tuan semua, jaga amal kita, jaga perbuatan kita, jaga sikit tuan semua. Jagalah. Kalau orang hantar artikel, post artikel dalam WhatsApp, dalam grup ke, dalam apa, jangan kita panjang-panjangkan tuan semua. Jangan panjang-panjangkan. Takut nanti kita termasuk dalam golongan orang yang hasad. Saya tak kata pun, memang awak tak kata, tapi dalam hati awak kata, tangan jari-jari awak berkata. Kita hantar, kita pasing-pasing pada orang lain. Maka tuan-tuan ingat tuan semua, segala pahala yang ada pada bahu kita ni akan keluar pergi pada dia. Okey, kita tengok, Ustaz tak mau cakap banyak tuan semua. Tuan-tuan dah tahu dah senario sekarang ni. Kita tahu. Walaupun orang tu jahat sekalipun semua. Walaupun orang tu jahat semua, kita tak boleh nak hasad dia. Kita tak boleh nak dengki pada dia. Nak dengki. Orang nak dengki. Tak boleh semua. Dah hatta sekali kalau rakan-rakan seperjuangan kita. Kita nak dengki, nak hasad dia. Jangan. Hindarkan semua. Kalau Ustaz nak hurai, nak baca apa yang Tuan Guru Haji Mat Salleh tulis ni tuan semua. Kata ni, banyak tuan semua. Takut semalam Ustaz baca pun, rasa takut lah. Okey. Benar. Hasad dengki ni adalah satu penyakit rohani yang amat besar kesalahannya. Yang amat besar kesalahannya. Okey, Junaid Al-Baghdadi dia kata cara nak ubat jiwa kita yang suka hasad ni, pertama ialah takwa kepada Allah Ta'ala. Apa itu takwa? Takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala. Takut akan azab Allah Ta'ala. Takut akan timbangan Allah Ta'ala. Takut akan segala kemungkinan yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita semua. Atas hasad kita ni, lalu kita kena ada takwa dalam hati kita. Nak dapat takwa macam mana tuan semua? Nak dapat takwa pertama ialah kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Junaid Al-Baghdadi dia kata, untuk dapatkan takwa, pertama kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita bertaubat, ya Allah, aku tak buat dia, ya Allah. Aku tak mau hasad daripada orang ini. Biarlah dia kaya, itulah rezeki dia. Dia kaya, dia besar, dia mewah apa semua, itulah rezeki yang engkau bagi pada dia. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Okey, kalau anda dah terhasad pada orang, dah terdengki pada orang, cepat-cepat kembali kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua tuan semua ialah kita banyak zikrullah. Banyak berzikir. Dan juga tuan semua, tuan-tuan ingat, bila tuan-tuan dah hasad pada orang, tuan-tuan dah dengki pada orang, segala pahala kita akan pergi pada dia. Kalau dah tak ada pahala kita, tuan semua, segala dosa dia akan datang pada kita. Dan di akhirat besok, tuan semua, dia akan tuntut pula kita, tuan semua. Dia akan tuntut pada kita. Dia akan tuntut kita. Besok sebelum kita pergi, contohlah besok dan semua, kita di akhirat besok dia akan bangun, okey, saya nak tuntut ke atas si A ni kerana dia terhasad pada saya gini. Takut gitu dah semua. Jadi cara mana tuan semua? Okey tuan semua. Okey, ni Ustaz sebelum pergi pada cara nak itu ke, Tuan Guru Haji Mat Salleh dia kata apa tuan semua? Okey, hasad ni kalau perkara ni berlaku, hasad dengki,
kepada ulama-ulama kepada ulama-ulama, maka tuan semua ini merupakan bala ke atas ulama tersebut. Dan ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah kata, kalau berlakunya hasad dengki ke atas ulama-ulama, maka itu merupakan bala yang diturunkan oleh Allah Taala ke atas ulama-ulama tersebut. Okey tuan-tuan. Apatah lagi kalau kepada orang awam dan jahil pula tuan semua, kan, maka tuan semua, apatah kalau orang macam kita jahil pula tuan semua, kita kita ni orang awam biasa, bukan ustaz, bukan ulama, dan kita ni jahil, kita tak suka belajar apa semua, tak mau tahu tentang bagaimana nak selesai, nak bersihkan rohani kita, nak bersihkan hati kita semua. Maka tuan-tuan semua, Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata apa tuan semua, tunggulah tuan semua, maka kamu akan binasa dia ada akhirat besok, yang mana kamu akan diheret oleh malaikat untuk masuk dalam neraka Allah Taala. Ini kita takut tuan semua. Ini bahasa dengki. Okey tuan semua. Okey. Sifat dengki ni, apa sifat dengki? Tak senang hatilah, tak senang hati pada orang yang berjaya, yang dapat nikmat. Kita sifat dengki, hasad dengki dah, kita ni tak rasa tak rasa senang. Tak senang tengok orang tu rumah besar, beli kereta baru, beli perabot baru, macam-macam lah. Anak dia berjaya, kita rasa tak senang dengan apa kejayaan yang nikmat yang Allah Taala bagi kepada dia, maka itu dah sama-sama. Itu mudah je. Nak ukur diri kita, kita ada sifat dengki ke? Mudah je. Tanya, tengok diri kita. Kita berkenal tak? Kita kenal tak? Kita rasa senang tak dengan kejayaan seseorang tu? Jiran kita ke, saudara kita ke, adik-beradik kita ke, kawan-kawan kita ke, kawan seofis kita ke, kawan seperguruan kita. Cuba tengok. Tengok hati kita, ukur. Tak boleh tak ukur orang lain tuan semua. Ukur diri kita ni. Ada tak perasaan tak senang dengan kejayaan seseorang tu? Kalau tuan-tuan ada rasa tak senang atas kejayaan seseorang, atau atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, maka tuan-tuan sudah ada sifat hasad dengki. Ingat tuan semua, bila dah ada, kalau ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, walaupun tuan-tuan tak kata, tak keluar dari mulut tuan semua, dalam hati dah cukup dah untuk membatalkan amalan tuan semua. Untuk membatalkan. Sebab tu kadang-kadang kita rasa, Ustaz, kenapa Ustaz? Saya dah beramal, dah banyak tahajud saya buat, duha saya buat, Quran saya baca, zikir saya buat, pagi, petang, siang, malam, puasa, Senin, Khamis saya buat, bahkan puasa Muharram, 1 hingga 10 Muharram. Kalau masuk masa Rabiul Awal, daripada 1 hingga 12 Rabiul Awal, saya puasa, saya berselawat kata Rasulullah 1000 kali sehari, 5000 kali sehari. Kenapa? Saya ni susah. Tak ada senang pun saya. Cuba cek dah semua. Ada tak unsur-unsur tersebut? Unsur-unsur tersebut yang membatalkan amalan kita. Ada tak unsur-unsur tak senang dengan kejayaan seseorang? Tak senang dengan orang tu dapat nikmat. Di sini tuan kena tengok. Kena ukur. Sebab tu saya cakap ni, kita sembang soal hati. Soal hati semua. Ni kita cakap soal hati, bukan soal fizikal. Kalau soal fizikal mudah. Kalau orang riak, kita nampak. Kita nampak dia pakai celak mata, dengan ridak atas bahu, dengan serban 8 lapis, 10 lapis, 12 lapis, 20 lapis dan semua. Kita nampak cara dia jalan, kita nampak riak dia tu. Tapi kalau hasad dengki ni, dia mainan hati. Sebab tu Ustaz kita sembang ni soal hati dah semua. Soal hati tak nampak. Kita sendiri kita boleh tahu. Kita boleh tahu. Kan Ustaz dah bagi. Nak tahu macam mana Ustaz? Kan Ustaz dah bagi kan dia punya hint tadi. Ciri-ciri orang hasad dengki ialah kita rasa tak senang dengan apa nikmat orang, kejayaan seseorang ataupun nikmat yang dapat daripada Allah Ta'ala bagi. Mudah je dah semua. Sebab tu kadang-kadang cuba kita tengoklah, kita cuba kembali balik. Kenapa lah amalan aku ni aku dah buat ni, tapi sempit kat rezeki aku, sempit kat, susah kat hidup aku, susah kat. Tengok, cuba cek balik. Duduk temen tengok. Oh, aku hari ni bangun ni aku dengki si Minah tu dapat gini-gini. Oh, aku dengki pada si Mamat tu, aku dengki si Dolah tu, aku dengki pada si Rahim tu. Kita dengki pada orang, pada jiran kita, pada saudara-saudara kita se-Islam, seagama, kita dengki lah semua. Kita tak perasan. Daripada situ semua Allah akan membatalkan segala amalan kita. Tahajud kita habis, duha kita habis. Kalau tahajud dah habis, duha dah habis, kat mana kita letak dah semua? Zikir kita habis, Quran kita habis. Puasa penat saja tuan semua. Penat saja, letih je. Tak ada apa di sisi Allah Taala. Di situ tuan semua. Kita rasa dah. Kita nilai diri sendiri. Ini ikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah kata. Ni Ustaz petik-petik sikit-sikit tuan semua. Okey. Apa lagi Tuan Guru Haji Silah? Dia kata dia. Okey, hasad itu membinasakan kebajikan seperti api membakar kayu yang kering. Kuatnya tuan-tuan semua, hasad ni
Dosa hasad ni bahana daripada kita hasad ni. Tuan Guru Haji Maksud kata, hasad ni sebab dia membinasakan amalan kita, membinasakan kebajikan kita, seperti kita bakar kayu kering. Macam pum, terus nyala. Habis gitu dah semua. Seperti angin berlalu. Ramai dah semua. Bukan Ustaz kata pada tuan-tuan semua, tapi nak beritahu di luar sana ramai yang macam ni. Ramai yang hasad dengki. Aduh, kita duduk satu taman, kita dah satu taman tu semua tambah bersekutu. Kenapa kita tambah bertegur sapa dengan orang yang rendah pada kita, pangkat rendah? Kenapa? Sebab kita rasa ego, kita rasa agah, kita rasa kita hebat. Nah, dan bila orang tu pula nampak ada kelebihan sikit, kita pun rasa dengki. Oh, aku pangkat besar, dia biasa, tapi kenapa dia boleh pakai kereta mewah? Kita dah ada dah. Ni Ustaz cerita tu, Ustaz tak bercerita jauh dah semua. Tuan-tuan boleh nampak sendiri. Tuan-tuan boleh nampak dia. Kalau tuan-tuan duduk di taman. Kalau di kampung payah sikit. Kalau di taman kita nampak, sebab taman ni komuniti kecil. Kita nampak dah semua. Kita nampak orang tu pangkat besar, orang ni pangkat besar. Kita tengok dia. Kenapa dia tak mau bercakap dengan orang ni? Kenapa tak? Dia kan duduk dia balik rumah terus masuk rumah. Dia kalau jumpa kawan-kawan yang satu level ni, dia bercakap. Jumpa kawan yang satu level dengan yang rendah boleh, dia tak mau cakap. Kawan dia pun pakai kereta mesin juga, misal bila jumpa tengok, tak boleh ni. Dia tak mau cakap. Ni Ustaz cerita tu kan ni. Ustaz tak mau cerita kat mana-mana. Satu hari Ustaz ada kedai kopi. Satu kedai kopi dah semua. Orang tu datang nampak dah Ustaz. Dia nampak Ustaz bertentang mata dengan dia, bukan. Tak tahu, takut dia orang Kelantan kata pindah, tak nampak, tak tahulah. Tapi Ustaz angkat tangan ni. Dia pun tak tahu buat dia. Lalu ibarat kata nak kena baru Ustaz lalu. Tak tahulah. Tapi Ustaz pernah juga berlaku di mana Ustaz berjalan, Ustaz kena makan, jumpa kawan-kawan, jumpa orang tertentu, Ustaz makan, Ustaz tak tegur dia. Sebab Ustaz tak perasan, konsentrate Ustaz pada meja kosong, takut orang lain duduk cepat-cepat. Jadi Ustaz duduk lepas makan dan habis makan, Ustaz nampak dia. Baru nampak dia. Dia angkat tangan, Ustaz angkat tangan. Ustaz jumpa dia, minta maaf, saya tak tegur dia, saya tak perasan gini. Ada juga berlaku tu, tapi mungkin gitu. Tapi nak beritahu semua, jangan berlaku gitu semua. Jangan berlaku. Jangan ada hasad dengki tu semua. Kalau tuan-tuan Islam dia kata dia, amal ibadat ada dua, sentiasa berada. Amal ibadat ni ada dua tu semua. Allahu Akbar. Dia kata dia, hasad itu membinasakan kebajikan seperti api membakar kayu yang kering. Allahu Akbar. Takut dah semua. Membinasakan taat. Hasad itu membinasakan kebajikan seperti api membakar. Pertama, hasad dengki. Dengki itu membinasakan taat. Taat seperti membakarnya api pada kayu kering. Yang kedua, mengerjakan kejahatan atau maksiat. Jadi apa erti taat kita, sedangkan hati kita berada bersama. Orang yang berdengki ni, dia sentiasa berada dalam maksiat dan semua. Apa guna kita buat amal sedangkan kita sentiasa berada dalam maksiat? Sebab hati dengki dan semua, dia akan wujud sentiasa wujud. Tak dengki dia. Sentiasa wujud dalam dengki. Sentiasa wujud dah semua. Jadi bila hati dengki itu ada dalam hati kita, sentiasa berwujud, maka apa guna kita? Kata Tuan Guru Haji Maksud kata, apa guna kita buat amal? Tak dapat apa-apa pun dah semua. Tak dapat apa-apa pun. Sebab ada hasad, satu sekelumit hasad dalam hati kita, dah cukup dah semua untuk membakar segala amal kita. Tak ada guna kita buat amal. Jadi tak payah buat amal. Jangan kena buat amal dah semua. Cuma macam tadilah. Pertama kita taubat. Lepas tu kita zikir banyak-banyak. Kita zikir banyak untuk nak lunakkan hati kita. Okey. Apa lagi nak semua? Ustaz rasa itu sajalah tuan semua. Banyak lagi kalau bahasa dengki tu semua. Ustaz itu sajalah. Cuma Ustaz nak beritahu tuan semua, ada satu amalan tuan semua, yang mana kalau kita amal ni 7 kali setiap lepas sembahyang, insya-Allah Allah Taala akan baki hati kita agar dia tidak berlakunya hasad dengki, dendam, kesumat, marah. Nak marah tak boleh marah. Ada orang tanya, Ustaz, kalau macam tu tak boleh marah, Ustaz? Marah boleh, ghadab boleh tuan semua, tapi jangan asyadul ghadab tak boleh. Nak marah terlampau lebih sangat sampai kita pukul sampai macam-macam tak boleh tuan semua. Ghadab boleh, marah tu boleh. Kalau kita tak marah, dayus pula kita kena marah, tapi asyadul ghadab tak boleh. Marah yang berlebihan tak boleh. Macam mana dengki tuan semua? Dengki tuan semua dalam amal ibadat tak apa. Tengok si Muhammad tu, dia buat tahajud, ya Allah 12 rakaat, aku nak buat 20. Tak apa. Hasad dalam beramal tak apa tuan. Jangan hasad dalam nikmat, tak boleh. Nikmat tu tak boleh. Kita nak rosakkan dia tu. Kita rasa nak rosakkan dia, tak boleh tuan. Kita rasa tak kena.
Tengok amal Allah, dia sedekah. Oh, RM100 sedekah. Aku nak sedekah RM200. Kita sedekah. Tak, yang tu tak apa dah, semua tu bias. Tak apa. Kita berhasad dalam amal tu tak apa. Tak apa. Oh, tengok Allah. Si Rosli tu hari-hari pergi semayang kat masjid. 5 kali juga. Aku nak pergi juga. Tak boleh. Dengki. Tak apa yang tu. Tak boleh yang kita nak semua. Kita hasad dengki. Kita dengki dan semua. Orang tu dapat nikmat. Kita nak rosakkan nikmat dia tu. Kita nak rosakkan. Kita rasa tak kena. Rasa tak senang dengan nikmat lah. Tu lain. Tu lain lah semua. Perasaan ni timbul kepada Ustaz. Tengok kawan-kawan Ustaz, ya Allah, ada zikir banyaknya lah. Allah, zikir banyaknya. Rasa kita tu. Oh, dengkinya. Kalau besok masuk syurga ni, tinggi dia pada aku ni. Tak boleh ni, kena lawan. Misal, datang ke perasaan kita. Kita tengok dia tengok orang tu, ya Allah, dah semayang dia, Allah, dah semayang duha. Semayang duha, banyaknya semayang duha. 12 rakaat ni. Oh, tak boleh, aku kena buat juga ni. Dengki dalam buat amal, tak ada masalah. Tapi dalam nikmat, tak boleh. Hati-hati sikit lah. Hati-hati sikit dan semua. Kerana perkara ni boleh membakalkan amalan kita tanpa kita sedar dan semua. Tanpa kita sedar. Inilah tuan semua. Itu saja tuan semua. Ustaz nak beritahu kepada tuan semua. Kita sembang-sembang pagi ni ialah sembang-sembang hasad dengki dan semua. Hasad dengki. Hati-hati sikit. Sebab takut besok kita akan tergolong dalam golongan orang yang apa? Yang muflis besok. Tiba-tiba besok dipaparkan, ya Allah, macam mana ya Allah? Tak ada satu pun amalan aku ya Allah dipapar. Tak ada. Semua amalan jahat. Aku tak pernah buat ni ya Allah. Tak pernah buat ni mana. Tak pernah buat macam mana. Moga segala amalan kita, segala kebaikan kita dah pergi pada orang tu, dan kejahatan orang tu mari. Memang kejahatan tu kita tak buat, tapi dah orang tu buat, dapatkan kita. Itu kita takut dah semua. Itu takut. Hati-hati sikit tuan semua. Hati-hati sikit. Ada satu amalan Ustaz bagi kepada tuan semua, nak kongsi kepada tuan semua agar kita terhindar daripada sifat hasad dengki. Baca 7 kali selepas sembahyang. Jadi, kalau boleh, siapa yang ada yang boleh type dalam bahasa Melayu dan Rumi, ataupun boleh type dalam tulisan Arab boleh. Okey. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca 7 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita baca 7 kali setiap lepas sembahyang. Kita minta pada Allah Ta'ala. Kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, lebih kurang ginilah, lebih kurang, ya Allah Tuhanku ni, kau perbetulkan hatiku, kau perbaikikan hatiku, ya Allah. Janganlah kau biarkan aku ni uruskan diri aku ni walaupun sekelip mata. Jangan kita minta pada Allah Ta'ala ni, jangan Allah Ta'ala biarkan kita uruskan diri kita ni dengan nafsu kita sendiri, dengan kehendak kita sendiri. Maksudnya dengan nafsu kita sendiri, dengan kebebasan kita. Jangan kita minta Allah Ta'ala pandu kita. Sebenarnya kehidupan kita dipandu oleh Allah Ta'ala tuan semua. Cuma dari sudut syariatnya macam tu dah semua. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika. Dengan penuh kerendahan kita baca, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tiap-tiap lepas sembahyang kita baca, InsyaAllah tu. Okey, ada tu. Alhamdulillah. Afan, terima kasih Pan. Allah Ustaz, kalau Afan masuk, Ustaz memang Ustaz seronok. Afan masuk memang dia akan tulis. Okay. Ya Qayyum, ada dah tulis Afan. Terima kasih Pan. Semoga Allah Ta'ala berkati hidup Pan dan rezeki Pan semua dan family semua, insyaAllah. Okay, semoga sebenarnya Allah Ta'ala kurniakan pahala yang besar pada Pan. Okay, Afan dah tulis dah. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Pan. Kalau Pan masuk dalam grup ni memang Ustaz seronok sebab dia akan tulis dalam tulisan Arab. Masya-Allah, tabarakallah. Dan jangan lupa, kalau boleh tulisan satu lipan lepas sembahyang duha, kalau Pan boleh tulis, okay, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau boleh, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau apa boleh tulis, tulis bagi pada sahabat kita kat sini untuk mereka baca selepas main sunat duha 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Boleh?
Okey, insya-Allah tuan-tuan semua itu saja Ustaz sembang-sembang Ustaz pada petang-petang ni. Ingat tuan-tuan semua, okay, hasad dengki jauhkan daripada hasad. Minta doa kepada Allah Taala agar kita jauh daripada hasad dengki. Hasad dengki ni datang tak kira siapa dah semua. Makin tinggi derajat kita, makin banyak hasad dengki kita. Makin banyak ilmu kita, makin banyak hasad dengki kita. Orang berilmu akan dengki dengan orang berilmu. Qari dengan qari. Qari tentang qari, orang baca Quran sedap. Betul tak? Dia akan dengki dengan orang yang qari. Tukang kebun akan dengki dengan tukang kebun. Cikgu sama cikgu, menteri sama menteri. Kan kita akan dengki sama-sama kita. Jadi kalau boleh tuan semua, kalau boleh tuan-tuan semua, janganlah ada hasad dengki. Kita minta jauh kepada Allah Taala. Kalau boleh jangan ada. Sama orang bisnes. Contoh dah. Orang A dengki pada orang A juga. Orang B dengki dengan orang B. Jangan. Kita tengok orang tu dapat buat sale banyak, kita dengki. Kita dengki boleh. Dengki kita buat sama. Kita lawan dia, kita lawan dengan cara sama. Bukan cara kotor, tapi cara sama-sama. Sama-sama buat bekerja. Dia panggil apa? Positif punya thinking lah. Positif punya perubatan. Kita tengok dia dapat buat sale. 1 juta dapat buat sale bulan ni. Tahun depan, aku nak buat 2 juta. Kita buat. Tak apa. Dengki macam tu tak apa. Kita tak mau dia buat 1 juta, kita cari kelemahan dia, kita bantai dia balik. Kita cari kelemahan dia, kita bantai balik, dia pun jatuh. Kita pun naik. Kita tak boleh. Itu dengki tu. Itu hati-hati. Hati-hatilah insya-Allah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'anullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'anullah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidina waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li masyaikhina wa li jami'il huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala' rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala' rabbishmina min kulli da' wa afina minal bala' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin nafasin adana ma rasulullah alhamdulillah taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Insyaallah kita jumpa sekejap lagi pukul 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.